Salam sejahtera dan salam perpaduan berita seterusnya. Bersatu tolak permohonan Zuraida untuk sertai semula parti. Berita penuh. Bersatu mendedahkan permohonan Datuk Zuraida Kamarudin untuk menyertai semula parti itu selepas percubaannya mengambil ahli kepimpinan Parti Bangsa Malaysia PBM gagal. Ketua Pemuda Bersatu Wan Ahmad Faizal Wan Ahmad Kamal dipetik berkata, permohonan Zuraida bagaimanapun ditolak kerana enggan berundur daripada menjadi menteri apabila meninggalkan parti. Zuraida pernah berada dalam PKR sebelum dipecat pada Februari 2020 bersama Datuk Seri Mohammed Azmin Ali. Dia dan yang lain kemudian menyertai Bersatu pada Ogos 2020. Bagaimanapun selepas perbalahan dalaman, Zuraida meninggalkan Bersatu pada Mei 2022 untuk menyertai PBM menurut Malay Mail. Perbuatan kepimpinan dengan Presiden PBM Datuk Leri Sang sebelum pilihan raya umum ke-15 menyaksikan beliau digantung sejurus sebelum pengundian. Zuraida dan 10 yang lain dipecat daripada parti itu pada Disember tahun lalu. Beliau kemudian menyertai Muafakat Nasional, pertubuhan bukan kerajaan yang diketuai oleh bekas Setiausaha Agung UMNO Tan Sri Anwar Musa dan dilantik sebagai timbalan presidennya pada Januari. Zuraida sejak itu berkata beliau tidak bercadang untuk bertanding pada pilihan raya negeri akan datang dan sebaliknya akan menyokong calon daripada Perikatan Nasional. Salam sejahtera dan selamat malam kepada seluruh rakyat Malaysia. Berita panas malam ini dipetik daripada BH Online bertajuk Bekas pemimpin UMNO larikan harta parti selepas kalah pemilihan Zahid. Berita penuh. Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mendedahkan ada dalam kalangan bekas pemimpin di peringkat bahagian yang melarikan harta di pejabat parti selepas tewas dalam pemilihan lalu. Bagaimanapun, pengurusi Barisan Nasional BN itu tidak mendedahkan secara terperinci identiti pemimpin dimaksudkannya itu, sebaliknya memberi alasan akan menceritakan lebih lanjut perkara itu di majlis bersesuaian. Beliau bagaimanapun memaklumkan perkara itu sampai ke pengetahuannya selepas dikunjungi seorang pemimpin yang baru sahaja menerajui sebuah bahagian tanpa mendedahkan lebih lanjut identiti pemimpin terbabit termasuk bahagian yang diwakili. Saya tahu pemberita tahu bahawa saya sangat telus dalam perkara ini, tetapi biarlah cukup saya beritahu terdapat perubahan apabila sesuatu jawatan dipegang, tentunya pemegang jawatan lama yang menjadi pemegang amanah kepada pejabat lama merasakan segala harta benda yang ada di pejabat itu milik dirinya. Maka apabila yang kepimpinan baharu datang mengambil ahli jawatan, yang ada hanyalah pejabat kosong. Saya tidak mahu bercerita lebih panjang lagi, tetapi biarlah saya bercerita nanti di majlis bersesuaian, katanya. Beliau yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata demikian ketika berucap dalam Majlis Santunan Kasih Ramadan anjuran kementerian itu di Projek Perumahan Rakyat PPR Seri Semarak di sini hari ini. Menyingkap kekalahan BN pada pilihan raya umum ke-15, Ahmad Zahid berkata walaupun sebaik mana perkhidmatan dicurahkan sepanjang tempoh 5 tahun, ia belum memadai untuk menarik pengundi terutamanya pengundi baharu. Beliau berkata ada pihak yang memberikan sedekah kepada pengundi bagi memenangi pilihan raya lalu, tetapi individu itu tidak sedar bahawa perbuatan terbabit sebenarnya salah kerana bermotifkan politik. Tanpa memperincikan mana-mana nama atau parti, ahli Parlimen Bagan Datuk itu mengingatkan pihak berkenaan bahawa cukuplah mempergunakan agama untuk kepentingan diri. Jika ada pihak memberikan sedekah lebih banyak daripada sepatutnya, biar sedekah itu apapun bentuknya, namun apabila diberikan sewaktu pilihan raya, pastinya ada motif politik. Walaupun wang diberikan tidak dianggap termasuk dalam hukum hudud, saya ingin menyeru pemimpin itu jangan bermain dengan fatwa, bermain ayat Al-Quran, jangan bermain dengan hadis, jangan bermain dengan ijma' ulama, jangan bermain dengan kias. Berada di galangan politik mesti berpolitik secara rasional, bukan menggunakan agama, bukan manipulasikan fatwa-fatwa untuk kepentingan diri sendiri.
Lihat apa yang berlaku bahwa manipulasi yang dilakukan, gerakan taktikal yang dilakukan. Apa juga yang terjadi menyebabkan Allah memberikan pengajaran kepada mereka biarpun mungkin jumlah mereka kerusi lebih besar daripada jumlah yang kita peroleh. Hakikatnya, yang kecil menjadi kerajaan dan yang banyak kerusi di pihak pembangkang itu adalah hukum Allah yang pasti dan terimalah akibatnya, katanya. Salam sejahtera dan salam perpaduan. Berita seterusnya bertajuk Kes 1MDB, Roger Ng dijatuhi hukuman penjara 10 tahun. Berita penuh. Bekas pegawai bank Goldman Sachs, Roger Ng dijatuhi hukuman penjara 10 tahun selepas disabitkan bersalah membantu merompak berbilion dolar daripada 1MDB, lapor Reuters. Juri di Mahkamah Persekutuan di wilayah New York City di Brooklyn April lalu mendapati Ng yang meruahkan bekas ketua perbankan pelaburan Goldman di Malaysia bersalah kerana membantu bekas bosnya Tim Leisner menyeleweng wang daripada 1MDB, mencuci hasil dan rasuah pegawai kerajaan untuk mendapat perniagaan. Tuduhan itu berpunca daripada kira-kira AS 6.5 bilion bersamaan RM29.38 bilion ringgit bond yang Goldman bantu 1MDB jual pada 2012 dan 2013. Pendakwa raya AS berkata AS 4.5 bilion dolar bersamaan RM20.34 bilion ringgit daripada jumlah itu telah digelapkan oleh pegawai bank dan rakan mereka dalam salah satu skandal terbesar dalam sejarah Wall Street.